Jika dikembang selebar alam, jika dilipat sebesar kuku. Perumpamaan yang tercatat di dalam hikayat Awang Sulung ini menggambarkan betapa tingginya nilai keindahan dan kehalusan songket Melayu. Sebab kalau nak kirakan asas dia, tenunan biasa, maknanya plain weave. Yang tambahan tu adalah benang emas. Jadi benang emas ni lah akan menjadi bunga-bunga di atas permukaan songket tu. So, bila kita tenun, kita selitkan benang-benang emas ni, itu yang kita panggil songket. Gemerlap berbenang berkilat yang terjalin pada kain songket tanpa berselindung lagi telah menonjolkan warisan kreativiti orang Melayu turun-temurun. Apresiasi alam Melayu yang ditenun dengan teliti dan cermat pada kain songket bukan sekadar menghasilkan tenunan yang halus dan indah, bahkan turut menjelmakan identiti dan jati diri Melayu zaman berzaman. Songket memang ditenun untuk sebagai pakaian pada zaman dahulu lah, pada zaman mungkin pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bukan sebagai songket, tapi mungkin daripada India sebagai songket, sebagai kain cindai atau kain petola. Dia lebih kepada ikat, kain-kain yang diikat tapi ditenun. So kita tak tahu bila songket tu ada, tapi memang daripada dulu dah ada tenunan. Tenunan asal daripada zaman Langkah Sukar lagi. Langkah Sukar ni termasuklah Kelantan lama, Kelantan yang sekarang dan juga Patani. Di situlah mulanya banyak songket. Didapati zaman era Cik Siti Wang Kembang dan juga Puteri Sadun memang pandai menenun. So, jadi bila kain-kain ini diperkenalkan kepada rakyat Melayu, tanah Melayu ketika itu, especially kepada sultan, kepada raja yang memerintah, mereka anggap songket sebagai kain-kain ini sebagai yang mewah. Lebih pada ketika itu songket dipakai oleh kerabat-kerabat raja atau orang-orang bangsawan lah. Timbal balik hubungan antara pemerintah dan rakyat, terutamanya dalam memenuhi keperluan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Melayu dahulu kala, membolehkan disiplin dan aktiviti songket ini dibangunkan dan dikembangkan. Dalam kajian, didapati orang Melayu ni di Kelantan memang dah biasa ada gadis-gadis perempuan perlu menenun sebelum dia dapat kahwin. Jadi itu keperluan pada masa tu. Perkembangan tenunan songket ini membawa kita ke negeri Terengganu Darul Iman. Terletak di pantai timur semenanjung Malaysia, negeri Terengganu pada hari ini begitu meriah dengan industri tenunan songket. Aktiviti menenun songket secara besar-besaran telah bermula semenjak zaman pemerintahan Sultan Mansur pada abad ke-18, menjadi salah satu sumber ekonomi bagi kebanyakan penduduk di negeri Terengganu. Benda ni kena ada banyak proses dan you have to understand dan melalui semua proses ni untuk mendapatkan sehelai kain. Keagungan karya seni pada kain songket bermula dengan bahan ini, benang. Bebenang ini, seurat demi seurat, akan diproses dengan teknik yang tertentu, mengambil masa bukan sahaja berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sebelum ianya boleh digunakan untuk menenun. Segalanya perlu dilakukan dengan cermat dan teliti. Semua benang kebanyakan kita import, termasuklah benang emas. Sebab benang kita tak buat sendiri, kita beli daripada negara China ataupun India. Benang sutra daripada China, benang kapas daripada India, benang metalik ni, benang emas daripada negara Arab ataupun daripada China juga ada. Kalau zaman dulu memang benang emas lah. Sebab masa dulu tu untuk raja-raja. Dulu lah yang dikatakan pakai benang emas betul ni, sebenarnya dia actually benang emas yang kita leburkan, yang kita celup dengan benang kapas. So bila dia jadi urat benang emas lah. Itu dulu-dulu.
kalau daripada asalnya benang sutera atau benang kapas ni asalnya datang memang putih lah. Dia dalam bentuk raw dia pernah dalam asli dia. Jadi bila songket kita lihat banyak warna kan, kita nak warna macam-macam warna, dan kita akan mulakan proses kita mewarna benang tersebut. Kalau proses songket ni daripada mencelup benang. Tekstil Melayu tidak dapat dipisahkan dari asas penggunaan bahan, khususnya benang, warna dan teknik. Ini proses mengikat benang. Ikat benang ni kita untuk menentukan color. Warna lah. Ni kalau macam ni warna putih, kita ikat ni, kalau kita celup nanti buka ni jadi warna merah. Kita ikutlah kita nak color merah ke, nak color hitam ke. Kita buka tali ni jadi dua color, merah dan hitam. Mencelup kalau nak kira zaman dahulu dia menggunakan celupan daripada alam. Kalau kita nak kuning, kita pakai kunyit. Kalau kita nak warna ungu, kita pakai buah manggis, kulit buah manggis. Pada zaman dahulu ada warna-warna yang ditegas tak boleh pakai untuk rakyat biasa. Kerana untuk raja-raja saja seperti warna kuning, warna putih, putih gading, warna ungu. Rakyat biasa dia tak ada sangat berwarna-warni sangat rakyatnya. Kemudian bila kedatangan India ke Sumba, itu ada banyak lagi warna. Zaman sekarang ni kita pakai bahan kimia lah, kita panggil dye stuff. Tak ada, memang dari dulu kita orang dah start memang pakai inilah yang daripada pakai pewarna kimia. Ya. Benang tu kita datang dalam bentuk bandel lah, dalam raw dia. So kita kena leraikan dia, so, yang kita panggil menerai. So kalau kita nak leraikan, kita nak letak dia dalam bentuk kon lah, kita boleh pakai. Ini proses menerai benang. Benang ni untuk kita menentukan untuk di plating ni kita panggil plating. Kalau kita menerai, kalau kita nak menganing, kita ambil plating ni cukup 10 plating. Kalau penenun hanya untuk 5 plating. Menganing pun boleh, menenun pun boleh. Benang tu akan dimasukkan dalam rahat ataupun dawin, dan rahat tu akan berpusing dan dia akan pusing untuk menjadikan peletin. Itu menerai. Dan setiap peletin tu akan dimasuk kepada untuk menganing benang losing. Terlebih dahulu saya akan terangkan apa tu benang losing dan benang pakan. Okey. So benang losing ni adalah benang yang lurus yang berhadapan dalam K, dan benang pakan ni akan dimasuk ke dalam torak dan ditenunkan melalui torak. Jadi songket ni adalah terminologi benang pakan tambahan. Jadi dia adalah benang metalik, benang emas. Benang-benang yang kita dah leraikan ni dekat mesin menganing. Dekat menganing ni kita akan tengok nanti macam mana dia orang, bila dia orang akan tarik benang ni banyak-banyak, benang ni kita akan tarik sepanjang-panjang yang kita nak buat saiz kain kita tu. Di peletin-peletin yang banyak ni, dia akan masuk ke dalam alat untuk menganing benang. Ini proses menganing. Proses menganing ni lepas menerai, kita nak menentukan panjang kain. Yang ni sepanjang ni 1 meter, yang ni 4 meter untuk satu helai sarung. Ni sini menentukan untuk panjang gigi. Kalau gigi 42 inci, kita memerlukan benang 1,300 urat. Penenun ni pertamanya kena sabarlah. Kena pandai matematik juga. Ilmu hisap.
Sebab nak buat perkiraan benang-benang tu. Satu urat benang panjang mana nak menganinkan. Semua tu perlu hati-hati. Ini preparation pada papan gulung lah untuk kita letak pada alat tenunan kita nanti. Dia adakan papan dan loseng tu benang loseng tu akan digulungkan di papan. Benang yang telah dianing akan digulung pada papan gulung mengikut lebar gigi jentera dan panjang loseng pada papan gulung. Setiap 3 kali gulungan, kedudukan benang akan diperiksa untuk memastikan susunannya kemas. Kemudian benang ni akan dimasuk ke dalam, akan digulung dan masuk ke dalam K. K itu alat tenun lah. Dan papan ni akan dimasuk ke dalam K tu, ke belakang, di bahagian belakang K. Dan dia akan ditarik ke depan. Alat tenun tu kira bila dah masuk benang tu dalam alat tenun, dia akan mengarat benang, membuat karat. Okey, ni adalah mesin tenunan kes songket lah. Dipanggil kes. Kita dapat lihat sini, kita ada daripada papan gulung tadi yang telah kita buat loseng. Benang-benang ni kita akan masuk pada kita akan pasang pada alat tenun ni dan kita akan masukkan pada karat dan gigi. Okey. Salah satu proses sebelum ni lah, masukkan benang-benang loseng pada gigi lah. Kita tengok pada alat ni ada gigi-gigi besi ni. Kita kira satu ruang ni satu benang lah. Okay, proses ni memang salah satu steps lah untuk sebelum kita boleh tenun. So sekarang kadang-kadang kita akan skip proses ni. Masa itulah kita akan guna teknik menghubung. Menghubung ialah proses menyambung benang daripada loseng kepada benang yang tertinggal pada jentera. Proses ini biasanya dilakukan pada cara ikatannya yang dipanggil ubung tindas. Proses ini bertujuan menyambungkan benang loseng untuk menenun. Bila dah design, dia akan transfer drawing dia ni pada graph paper dan ada orang akan dotkan lah. Dan dia akan bagi tahulah macam mana ini bahagian mana, badan kain ke, tepi kain ke, mungkin untuk hiasan dinding je ke, untuk di-framekan. Tujuan dia nak buat design ni lah. Dan bila dah dot, baru kita bagi graph paper ni pada penenun lah. Dia akan menyongkitkan pattern ni dalam loseng kes dia lah. Mencolik ni bila nak proses untuk membuat motif-motif atas kain tu. Kerja menyolik bunga merupakan kerja yang paling rumit dalam proses menenun kain songket. Pada ketika inilah, segala idea reka bentuk dan corak yang dimahukan akan dipindahkan ke atas kain. Lidi-lidi buluh, kayu belira dan bebenang butang digunakan secara berselang-seli bagi mengabadikan corak yang mahu ditenun pada kain songket. Kira satu dot dalam kertas graf ni adalah satu dot dalam kain songket ni. Memang basic songket memang macam tu. Memang akan pakai graph paper. Dulu-dulu I think kebanyakan menyongket dia daripada ingatan. Mungkin dia diturun-temurun, dia dah memorize macam mana bentuk, mungkin katakanlah bunga tampuk manggis. Dia dah tahu bentuk tampuk manggis tu macam mana, dia menyongket melalui ingatan dia lah. Apa yang dia ajar daripada nenek moyang dia lah.
Dia dulu kalau dia tak lukis pun dia ada kiraan. Macam benang tu dia buat macam cross stitch atas kain. Jadi untuk ingatan dia lah. Jadi kemudian dia boleh buat lagi. Pertama sekali minat. Sebab kita tahu proses nak menenun ni memang perlu penelitian, penelitian memang terlalu rumit lah. Kalau tak minat, kalau menenun secara paksaan ke terpaksa memang takkan cantik lah tenunannya. Lepas tu yang kedua baru kemahiran lah. Daripada kita minat, kita cuba hasilkan songket tu yang terbaik mungkin. Yang memang kita nak orang kagum lah dengan hasil kita. Bukan setakat kita tenun cantik, kita koyak ke benang terputus kita biar, tak. Bebenang pakan yang terdiri dari benang berwarna dan benang metalik akan dilalukan pada benang loseng dengan bantuan kayu belira dan lelidi buluh yang sudah dipasang sebelumnya tadi. Jentera atau sikat akan ditarik dan dihentak menekan benang pakan yang baru dilalukan. 2 set karat akan diangkat berselang-seli bagi setiap penambahan deretan benang pakan yang baharu. Proses ini diulangi sehingga menghasilkan sehelai kain songket. Dan masa nak buat tenunan ni, hati tu kena tenang, tak boleh rasa risau ke apa, sebab you kena ada konsentrasi masa tenunan tu, sebab nanti bunga tu lain pula nanti jadinya. Nak kirakan pada zaman dahulu, penenun dia tidak ubah motif-motif tu, dia kekal yang lama sebab dia takut nak ubah. Jadi bila masuk era 80-an tu, masa saya bekerja dengan kraft tangan, saya cuba ubah sedikit lah motif-motif tu mengikut cita rasa pada masa tu, dan juga masih kekal susunan tradisional. Jadi songket ni dia corak-corak tradisional dia. Yang dulu-dulu dia berbagai desain lah motifnya. Kapur manggis, bunga cengkeh, tampuk buah kesemak. Itu nama-nama motif lah. Dan bila motif-motif ni bila dia disusun secara tabur, dia panggil songket bunga bertabur. Tapi dia pakai motif lah. Motif tu satu-satu. Bila motif tu disusun, akan menjadi corak. Baru kita boleh panggil corak. Tapi kalau kita nak kajikan satu-satu bunga tu, itulah motif. Elemen asas pada corak songket adalah motif. Orang Melayu semenjak dahulu lagi sudah mereka bentuk motif-motif tertentu yang mengambil inspirasi dari alam semula jadi. Kira penenun dulu-dulu ni memang dia bijak lah. Banyak pemerhatian di keliling dia. Motif daripada flora, fauna, objek, kosmo dan kuih muih. Apa yang dia dapat hasil daripada alam sekitar. Tampuk manggis, macam kuih-kuih tu, kuih ladu, potong ladu, potong ketupat, semua ada. Motif-motif yang telah dipilih mesti disusun dengan seimbang, dengan setiap susunan mempunyai maknanya yang tersendiri. Susunan motif-motif ini dipanggil corak. Daripada zaman dulu memang penenun ni dah pandai mencorakkan kain, di mana dinamakan corak penuh. Kain songket corak penuh. Maknanya kain tu penuh dengan benang emas. Selainnya kain songket bunga bertabur. Itu corak bunga bertabur. Dan dia ada kain songket corak jalur. Corak jalur ni ada corak melentang dan corak berdiri.
ada lagi corak petak catur. Dan yang saya dapati, yang saya buat kaji, ada lagi satu corak pucuk rebung. Sebab pucuk rebung ni dia ada macam-macam corak. Corak-corak tradisional ni dia lebih kepada ulangan. Di mana dia ada repetition. Kita nampak dia akan berulang-berulang. Kalau moden ni dia lebih kepada abstrak. Mungkin tak banyak ulangan. Pada sebidang kain songket akan ada pelbagai jenis corak dan setiap corak ini akan diletakkan pada bahagian-bahagian tertentu pada kain. Reka letak corak ini akan menentukan tujuan dan kegunaan kain songket yang mahu dihasilkan. Kita tahu kita nak buat apa bila kita nak tenun tu kan. Kadang-kadang kita nak buat sampin. Kita kena ada dia punya struktur. Kita tahu struktur sampin akan ada tepi kain, kepala kain, badan kain. Kain sarung ni mempunyai kepala kain, kaki kain, badan kain dan pengapit kepala kain. Macam ni pun saya buat, ni rekaan saya semasa di kraft tangan. Ini kepala kain, pengapit kepala kain, ini badan kain dan itu kaki kain. Kain selendang biasanya ada badan kain, tepi kain ataupun kaki kain. Dan dia biasanya yang ni kira dah moden. Yang dulu-dulu dia ada di sini punca kain. Jadi design ni ada di punca. Songket mesti ada kepala kain. Kalau tak ada kepala kain, jenis kalau mungkin bangsa lain lah. Melayu mesti ada. Sesungguhnya songket bukanlah sekadar kain tradisi. Pembuatannya harus disulami dengan keikhlasan dan setiap susunan benang emas dan benang kapasnya menceritakan sejuta perasaan dan kenangan. Bercerita tentang tradisi dan jati diri untuk panduan generasi ke satu generasi. Harapan saya kira generasi baru ni perlu tahu nilai-nilai songket ni. Kalau tak pandai buat songket pun tak apa, tapi tahu nilai songket tu. Kalau dah boleh lah songket ni kita maintain walaupun harga agak mahal, tapi kita tahu value, kita tahu nilai estetik dia, nilai craft dia, seni pembuatan dia. So yang tu yang meningkatkan lagi martabat songket. Kalau kita kira kata songket ni tidak boleh pisah pada warisan Melayu. Sebab kalau kita nak cari tempat lain, negara lain tak ada songket ni. Memang motif dan cara menenun ni memang asalnya dari orang Melayu. Itu saja.